Sebab tu tuan-tuan, hari ini carilah penyelesaian kehidupan. Pergilah pusing keliling ke rata utara, selatan, timur, barat. Tuan-tuan, contoh nak menyelesaikan isu rezeki. Walaupun kita ada duit di dalam tangan, tetapi ketakutan masih tidak selesai. Kenapa? Kerana kita tidak pergi kepada sumber yang datangkan ketakutan. Itu Allah. Jadi betul lah tu, duduk malam ni dengan menambah pahala, dengan menambah ketaatan, itu akan menghilangkan ketakutan. Sebagai contoh, bagi yang sedang nak ambil peperiksaan sebagai contoh, ni masuk sambil-sambil masuk. Bila seseorang itu berhadapan dengan ujian untuk dia jawab kehendak-kehendak dunia, peperiksaan, takut dia. Ketakutan ini kalau ikutkan, sudah belajar dah tu 5 tahun. Kenapa masih takut? Kerana tidak cukup hanya dengan belajar, dia kena taat. Taat tu kena ada. Taat kepada siapa? Guru, mak, ayah, berkhidmat. Taat. Kalau belajar saja, takut dia. Takut. Kalau dia dapat keputusan yang bagus pun, dia takut lepas ni dia down. Kalau dah biasa dapat 10A, dia takut tak dapat 10A. Kalau dia jadi orang yang hebat dalam sekolah, SPM sebagai contoh, masuk universiti, dia takut dia tak jadi best student kat universiti pula. Bila kat universiti, dia takut saingan pula. Lama-lama penuh ketakutan. Sebab apa? Sebab takut tidak dihilangkan dengan ketaatan. Tuan-tuan, berusaha, buat kerja lah. Sebab tu Allah kata, wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta ni, usaha sifat dia berkurang. Buatlah macam mana pun tuan-tuan, sifat usaha tu kurang. Dulu kita boleh kerja 10 jam tuan-tuan, sekarang cuba tengok, mungkin berkurang. Dulu kita mungkin boleh stay up sampai malam, sampai 3 pagi, tapi faktor kesihatan kadang-kadang dah kurang. Berkurang usaha, tapi jangan berkurang yakin. Usaha mungkin berkurang, tapi yakin jangan hilang. Ini CP yang kena faham. Sebab apa yakin tak boleh hilang? Kerana kita diajar untuk bersandarkan kepada sifat kekuasaan Allah. Gitu. Itu asas akidah yang pertama dibangunkan. Sudah jemaah mata Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dalam bab kehidupan ni tuan-tuan, untuk kita memahami lagi dalam konteks yang lebih dalam, Nabi SAW menekankan mudarat tidak akan berlaku di langit dan di bumi. Sebab siapa yang bagi mudarat? Allah. Melainkan Allah izinkan berlaku. Nah, lagi sekali, mahu tidak mahu, sandaran kita kembali kepada kekuasaan Allah. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat, dalam kita berhadapan dengan ujian dan kita nak keluar daripada masalah kemelut kehidupan, kadang-kadang manusia ini bukan ketandusan amal, ketandusan usaha. Tidak. Dia dah berusaha. Habis dah dia berusaha. Tapi hari ini dia terlupa untuk membina yakin di dalam dada. Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini saya nak menggariskan, kata Al-Faqih Abu Laid Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ada 7 perkara yang kita kena jaga dalam membina ketakutan yang sebenar. Ini masih dalam tajuk hakikat ujian dan masalah ni. Kita kalau benar-benar nak hilangkan takut ni tuan-tuan, sebab takut ni memang benda yang tak ada penghujung. Cerita dia ada takut, tak ada takut. Dulu takut sebab tak ada, bila ada takut sebab tak ada pula, hilang pula. Takut sebab tak dapat, bila dah dapat takut sebab hilang. Jadi takut dia ada saja. Adakah nak biarkan? Tidak boleh. Ini sebenarnya kehebatan umat Islam. Sebab itu dia boleh bangunkan kebenaran, kerana di hari ini duduk pada perkara yang tidak habis-habis. Sebab itu membina ketakutan yang sebenar itu. Maka misinya adalah dengan kata Abu Laid Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ketakutan kita itu mesti dipusatkan kepada Allah. Kembalikan ketakutan itu kepada Allah melalui yang pertama, lidahnya. Bil lisan, lidahnya. Lidah ni
Kata Abu Laid Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa cegah dari berkata dusta, ajar diri berkata benar. Dan ini memang selaras dengan apa yang Nabi nak. Ini selaras dengan apa sifat wajib bagi Nabi SAW, dan kita umat Nabi SAW wajib ikut. Apa kata Nabi? Qala Rasul, alaikum bis-sidq, hendaklah kamu berkata benar. Fa inna sidq yahdi ilal bir, sesungguhnya kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan itulah membawa kepada syurga. Pertama sekali nak selesaikan ketakutan, belajar jaga lidah, jangan sebut benda yang batil, dusta, pembohong. Macam mana tu? Contoh banyak ni nak cerita ni, tapi lidah cukup kita fokus kepada kesusahan. Susah apa? Dalam usaha kita membangunkan kelangsungan hidup kita lah harian ni. Jangan sesekali kita menafikan nikmat Allah Ta'ala yang ada banyak pada kita. Macam je lagi, entah tahulah, nampak mulut banyak dah tak ada dah. Masalah aja. Banyak hilang dah, satu-satu tak ada dah. Nak bohong tu Allah ulang dalam Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat aku mana yang kamu nak dustakan? Bohong kalau kata Allah tak tolong, bohong kalau kata Allah tak payung. Saya susah ustaz, bukti apa yang kamu susah? Saya susah hati, bukti saya tak ada makan. Carilah, tak jumpa, restoran banyak, tak ada duit, buku 55. Orang halau saya, itu je kamu nampak susah? Ya, tapi kalau itu mana sikit tak banyak. Ingatkan kesusahan seluruhnya. Wallahi, kalau betul-betul Allah nak bagi susah, tuan-tuan, Allah susahkan kita bernapas. Tuan-tuan, dengan napas dapat semua, dengan napas dapat semua, tanpa napas hilang semua. Sekarang ni isu besar kita apa? Tak dapat apa yang kita nak, tu je. Tak dapat apa yang kita nak. Hutang-hutang tu datang kemudian. Tanggungjawab itu tanggungjawab, tapi jangan menghalang kita daripada nak bersyukur kepada Allah. Lidah ni mudah benar kadang-kadang yang tak bertulang ini untuk menafikan nikmat Allah. Sakitlah pula, sabarlah ni. Nampak? Dia tak rasa alhamdulillah. Dia nak komen sakit pun kadang takut. Berapa lama sakit dah? 10 tahun. Berapa lama hidup? 50. 50, 10. Tapi biasalah, bila datang ujian ni, dia mengajar kita untuk lidah ni. Ini lidah ni yang tak bertulang ini. Dia akan mengatakan perkara-perkara yang datang daripada mana lidah ni. Mana sumber speaker ataupun sumber tenaga lidah bercakap ni? Kata Abu Laid Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa iaitu pada kolbunya, dua hati. Lidah tak betul kerana apa? Hatinya tak betul. Ni tak ada CP. Mulut ustaz, mulut dia kasar tapi hati baik. Ini dalam bab ni tak laku. Kalau dia kaki kata keluar tu yang teruk-teruk, yang dalam teruk lagi. Sebab mana mungkin air teh, teko teh keluar tuang kopi. Ini dahsyat. Kalau dalam teh keluar teh tapi keluar bau sikit.